نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ المفسر المحدث المتقن الجلال الدين السيوطي رحمه الله والمؤلف الكتاب الحاج محمد سعد بن عمر رحمه الله تعالى أنه قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. Kitab Nurul Ihsan pada surah 5 surah Al-Fatihah Makkiyatun. Surah Al-Fatihah Makkiyatun, ini surah yang pertama di dalam Al-Quran, namanya Al-Fatihah Makkiyatun. Makkiyatun tu maknanya dalam surah ketika diturunkan ada masa diturunkan dan ada tempat diturunkan. Jadi dari segi masa ada nama-nama, setiap surah ada namanya, ada yang nama Saifi, ada yang nama Laili, dia ada nama-nama, iaitu nisbah masa turun surah. Dan ada juga tempat turun. Tempat turun ni dua lah, Makkiyatun ataupun Madaniyatun. Ni istilah dalam tafsir. Makkiyatun apa dia? Makkiyatun itu maknanya manazala qabla hijrah. Ayat ataupun surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi. Semua surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah dipanggil Makkiyah. Maknanya dinisbahkan kepada Makkah. Semua surah yang diturunkan setelah Nabi berhijrah namanya Madaniyah ataupun Madani. Makkiyah ataupun Makki. Kalau Madaniyah manazala ba'dal hijrah. Kalau Makkiyah manazala qablal hijrah. Surah yang diturun sebelum hijrah nama Makkiyah, surah yang diturun setelah hijrah nama Madaniyah, walaupun turun bukan di Madinah. Walaupun surah tu turun ketika Nabi termasuk Madinah ni, maksudnya sekitar dialah yang dekat-dekat Badar, Uhud dan sebagainya. Walaupun turun di Mekah, tapi tetap nama Madaniyah sebab turun setelah hijrah. Surah yang turun setelah hijrah itu namanya Madaniyah. Surah yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Ini ta'rif ataupun pendapat yang asah daripada dua ta'rif. Sebab ulama mufassir ni dia ada khilaf, ada meletakkan ta'rif Makkiyah dan Madaniyah. Sebahagian mengatakan Makki tu manazala bi Makkah, surah yang diturunkan di kota Mekah walaupun setelah hijrah. Itu dia kira tempat pula. Sebahagian ulama kata Makkiyah tu manazala bi Makkah, surah yang diturun di kota Mekah namanya Makkiyah. Walaupun Nabi hijrah dah ke Madinah, kemudian Nabi datang pula masuk ke Mekah, turun pula ayat nama Makkiyah juga yang tu pun walaupun setelah hijrah. Itu khilaf ulama sajalah. Madani manazala bil Madinah. Surah yang diturunkan di Madinah nama Madani. Tak ada masalah lah. Dan masyhur atau yang disebut oleh guru-guru, yang mana guru-guru kita mengambil pendapat yang asah, yang mengatakan Makkiyah ini surah yang turun sebelum hijrah. Faham Yang lepas hijrah nama Madaniyah. Ni nama saja. Nak meletakkan nama surah tu, istilah.
supaya kita belajar surah-surah kita tahu ni makkiyah, ini madaniyah, ini makkiyah, ini madaniyah. Kalau dalam tafsir tulis makkiyah, faham bahawa surah tu sebelum hijrah. Nah, jadi Fatihah ni turun sebelum hijrah ke setelah hijrah? Sebelum hijrah. Sebab apa? Sebab dia tulis makkiyah. Dan ini adalah qaul al-akthar, qaul kebanyakan pendapat ulama mengatakan Fatihah ini makkiyatun. Dan qila, kata sebahagian pendapat ulama, Fatihah ini madaniyah, turun setelah hijrah. Ada ulama kata surah Fatihah ni madaniyah, bukan makkiyah. Ada yang kata makkiyah, iaitu turun sebelum hijrah. Ada yang kata setelah hijrah. Ada sebahagian ulama pula menghimpunkan dua pendapat ini. Mereka mengatakan Al-Fatihah turun 2 kali. Jadi ada sebahagian ulama dia menghimpunkan dua pendapat ni. Dia kata Fatihah ni 2 kali turun. Nak habaq besarnya Fatihah ni turun sampai 2 kali. Dah turun dah di Mekah sekali. Ketika mana Allah fardukan sembahyang, maka diturunkan sekali dengan surah Fatihah. Kemudian di Madinah setelah hijrah turun lagi sekali ketika mana dipalingkan kiblat. Turun lagi sekali. 2 kali turun. Itu sebahagian pendapat ulama menghimpunkan dua pendapat. Dan yang terakhir ada qil lagi satu, dia kata Fatihah ini sebahagian diturun di Mekah, sebahagian diturun di Madinah. Dipecah dua lah. Ada sebahagian ayat dia di Mekah, sebahagian ayat di Madinah. Jadi dia ada berapa pendapat? Ada 3 lah. Ada yang kata makkiyah, ada yang kata madaniyah, ada yang kata separuh makkiyah, separuh madaniyah. Dan sebahagian ulama dia himpun 2 pendapat ni, kira jadi jumlah 4 lah. Dia kata 2 kali turun. Disebabkan mengikut pendapat yang kata 2 kali turun inilah Fatihah ini namanya sab'ul mathani. Mathani tu baik, nanti kita terangkan kenapa nama-nama Fatihah. Fatihah ni ada banyak nama dia. Sebahagian nama surah Al-Fatihah sab'ul mathani. Sab'un tu maknanya 7, sebab dia ayat dia ada 7. Al-mathani khilaf ulama menceritakan makna masani. Ada yang mengatakan masani itu maknanya dari thaniyah, maknanya 2. Sebab apa? Sebab Fatihah ni turun 2 kali. Sebab tu nama masani. Ada yang mengatakan sebab dia tusanna fi shalah, dia diulang-ulang pada sembahyang, maka dinamakan sab'ul masani. Baik. Wadahna. Dia kata suratul Fatihah makkiyatun, 7 ayat dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat bil ittifaq. Tolak pendapat yang marjuh, yang marjuh kita tak pakai. Pendapat yang kuat-kuat mengatakan surah Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat. Dia kata dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga ayat itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, khilaf ulama dalam mengisbatkan di dalam Fatihah. Dia secara kasarnya ada 2 pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bismillah adalah ayat daripada Fatihah dan ayat bagi setiap surah. Termasuk daripada semua surah itu bismillah. Bismillah ini salah satu daripada Al-Baqarah. Bismillah salah satu dari Ali Imran dan seterusnya. Itu pendapat sebahagiannya adalah pendapat mazhab kita lah, pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebahagian ulama pula mengatakan bismillah bukan daripada mana-mana ayat Al-Quran kecuali surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni hanya bismillah
hanya ayat Al-Quran pada surah tu. Yang lain itu sunat sahaja, didatangkan untuk memisahkan antara surah, dan sunat kita sebut seperti mana kita kata a'udzubillah ketika kita nak baca Al-Quran. Sunat juga bismillah. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Malik dan sebagainya lah. Ramailah, bukan Imam Malik seorang, ada ramai yang kata macam tu. Dah pendapat tadi pun bukan Imam Syafi'i seorang, banyak qari yang kata begitu. Jadi ada dua pendapat. Dan mazhab kita Syafi'i juga dalam mengatakan Fatihah itu termasuk ayat dia adalah bismillah. Ada juga qaul yang kata bismillah ayat daripada bismillah, tidak pada ayat surah yang lain. Mana surah lain tu bukan ayat. Bismillah bukan daripada surah Baqarah, bismillah bukan daripada surah Qul Huwallah, tak. Bismillah ni daripada Al-Fatihah sahaja dan surah An-Naml. Jadi ada berbagai pendapat. Dan ada dalil tak? Setiap pendapat ada dalil. Kalau kita buka kitab tafsir sama ada Ahsawi dan sebagainya, Khazin ataupun kitab-kitab tafsir yang besar, dia akan datangkan hadis-hadis yang mengisbatkan kata bismillah ayat daripada Fatihah. Pihak ni pun ada dalil dia. Jadi kalau orang Malaysia duduk di Malaysia bermazhab dengan mazhab Syafi'i, baca sembahyang tapi tak mau baca bismillah sebab dia kata Nabi tak baca bismillah, itu dia hanya ikut-ikutan sahaja, dia nak ikut-ikut orang dan dia tak belajar. Sedangkan mazhab kita Syafi'i banyak hadis yang ada menunjukkan bahawa bismillah itu termasuk dari Fatihah, dan tidak sah mengikut mazhab kita orang yang sembahyang tak baca bismillah. Dan kita bermazhab Syafi'i juga tidak sah mengikut imam yang tak baca bismillah, kecuali kita taklid pada mazhab yang kita tak baca bismillah. Sebab kita Syafi'i menganggap orang yang tak baca bismillah adalah tidak sah, walaupun sembahyang dia sah. Dia bermazhab Maliki, dia tak baca bismillah. Kita mazhab Syafi'i, kita baca bismillah. Kita nak ikut di belakang dia, dan dia dengan yakin kita dengar tak baca bismillah, tak boleh ikut. Kecuali dengan kita taklid, ataupun dia meraih mazhab kita, dia baca bismillah. Kesimpulannya, bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Siapa yang mengingkar kata bismillah bukan ayat Al-Quran, maka jatuh kufur. Jadi kalau kita kata bismillah ini satu ayat daripada Al-Quran, dan Al-Quran itu ada satu ayat daripada Fatihah, dan Fatihah itu 7 ayat dengan ittifaq, macam mana pula ulama yang kata bismillah bukan ayat Al-Quran, bukan ayat Fatihah, tapi Fatihah tetap 7? Dia kira dekat ghairil maghdubi alaihim tu ayat yang ke-7. Kan? Kita bismillah ayat pertama. Kalau mazhab depa alhamdulillah tu ayat pertama. Beza dia apa? Dekat ghairil maghdub tu ayat yang ke-7. Macam tu. Habis Fatihah ni ada banyak nama yang kita tahu. Fatihah lah, Al-Fatihah atau Al-Fatihah lah. Juga nama dia yang lain apa? Fatihatul Kitab. Nama dia jugalah. Sebab apa nama Fatihatul Kitab? Fatihah ni maknanya pembukaan lah, kita kata pembuka. Sebab Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah, dan sembahyang pun kita mulakan dengan Fatihah, sebab tu dipanggil Fatihatul Kitab. Ada juga dipanggil Ummul Quran, nama dia juga Ummul Kitab, nama dia juga As-Sab'ul Masani, nama dia juga Al-Kafiyah, Al-Wafiyah. Ada banyak nama lah. Di dalam Hasyiah Sawi menyebut lebih kurang 20 nama bagi nama Fatihah. Ada banyak lah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perbahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada banyak perbahasan dia dan ada banyak kelebihan dia.
sebahagian daripada kelebihan pada bismillah ni kita dah cerita dulu pada awal kitab Jawharul Mahub dan pada kitab Al-Misbahul Munir. Sekarang kita cerita sebahagian perkara yang lain yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya ada sebut itu ada salah bagi tahu satu benda. Waktu awal Muharram itu kan ada perkataan Umar Abdul Aziz mengatakan tawilul ba, panjangkan ba. Saya buat contoh panjang kot tu. Bukan panjang kot tu noh, panjang kot tu. Panjang kepala dia jadi alif. Ba tu panjang kepala dia. Tahu? Waktu mengaji khat dulu belajar benda ni lupa. Memang kalau siapa yang belajar khat sulus, huruf ba sebelum sin tu dia panjang. Kalau sulus tu gitu. Ba ni panjang. Dia jadi tiang. Tawilul ba ni panjang hak ni. Bukan panjang tu tu. Tawilul ba tu hak itu ni hak satu. Bukan tu. Tu tak kira tak salah. Ingat salah abang tu. Ada. Maksudnya panjang ba tu. Memang masa belajar kaedah khat dulu macam tu. Pada bismillah tu ba tu ditarik panjang. Dan itu perkataan Umar bin Abdul Aziz kepada tukang tulis dia kata tawilul ba wa adhhirus sin. Panjangkan ba, zahirkan gigi sin dan bulatkan mim kan. Sebab apa? Sebab di situ ulama bertujuan kita kata nak menunjuk bahawa asal ada hamzah yang dihadaf. Pertama yang itulah nak memberitahu bahawa asal dia ada hamzah sebab asal dia ismu kan. Ismun bila masuk ba alif sin mim tapi dibuang alif tu jadi bismi. Jadi alif ba tu dipanjangkan untuk menunjuk bahawa ada hamzah wasal yang dihasahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana ulama ni dia tak mau memulakan kitabullah ini melainkan dengan satu huruf yang agung, yang besar, harfun mu'azzam. Jadi ba ni mengikut ahli isyarahnya, ahli isyarat ni dalam Al-Quran ni sebahagian ulama dia ada tafsir isyari. Ulama isyarat ni setiap satu benda itu ada isyarah dia. Tuhan ni dia buat satu benda tu ada isyarah dia. Salah satu isyarah memanjangkan ba itu kenapa? Kerana asal ba renek, pendek. Asal ba tu pendek. Tetapi apabila ditulis dengan bismillah dipanjangkan dia. Apa isyarat tu? Isyarat bahawa apabila diregukan dengan nama Allah maka sesuatu akan menjadi tinggi. Begitu juga hati manusia, apabila kita hampirkan hati kita dengan Allah maka kedudukan kita ni akan menjadi tinggi. Itu ahli isyarah. Dia mentafsirkan lagu itulah. Apabila hati kita bersambung dengan hadratullah dia akan menjadi tinggilah. Itu bismillah. Kemudian di antaranya lagi dari segi tulisan dari segi tulisan yang ada pada bismillah itu, bismillah pada alif lam ha tu asal Allah. Bismillah ini mana dengan nama Allah kan. Asal Allah itu daripada perkataan ilah. Ilah itu maknanya Tuhan. Ilahun, ilahi, Tuhanku. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kemudian ditambahkan alif lam jadi al-ilah. Al-ilah. Asalnya macam ni. Asalnya adalah ilah kan. Ada alif. Asalnya ginilah. Tapi alif ni tak ditulis, dia buat macam ni saja. Kemudian tambah alif lam.
untuk memakrifahkan dia. Macam qamarun al-qamar, kitabun al-kitab. Nah, betul Arab dia nak memakrifahkan, jadi ilah ilah. Macam tu. Kemudian diidghamkan, dimasukkan dan dihazafkan alif. Sebab apa? Sebab sebahagiannya mengatakan kerana karah ijtima', kerana tak mau berkumpul pada satu kalimah banyak huruf yang sama. Sebab dia asal macam ni. Dia asal tulisannya macam ni lah, cuma alif tu tak boleh. Jadi berulang tak? Ilah tu. Alif la alif la alif alif la alif la alif ha. Jadi banyak kali berulang, maka ilat dia dibuang alif ni satu. Jadi Allah ni belah. Allah. Asalnya macam itulah. Allah. Kemudian ditafkhimkan, diberatkan sebutan tu jadi Allah. Jadi Allah. Tapi kenapa alif ni tak ditulis? Kenapa kita tulis 4 huruf sahaja? Kenapa alif ni tak ditulis? Kenapa kita tulis macam tu? Sebab sebahagian ulama mengatakan kerana tak mau serupa dengan macam ni, Allat, nama berhala. Nama berhala. Kalau kita tak buang alif tu, dia jadi tulisan dia macam Allata. Allata ni nama berhala, berhala yang besar Quraisy. Jadi ulama kata dia buang alif tu, diletak ke atas sajalah. Allah. Jadi dah 4 huruf. 4 huruf. Itu bismillah lah. Ahli isyarah juga ada juga setiap satu huruf Al-Quran tu ada perbahasan dia lah. Ahli isyarah kata ada isyarah kepada lafaz Allah itu. Isyarah apa? Alif itu katanya huruf halaq. Huruf dirangkung sini, huruf yang dalam. Macam mana kita nak tahu dalam tajwid kita sukunkan dia kan? Maka kita tahu makhraj dia di mana. Kita nak tahu asal usul makhraj huruf macam mana? Kita sukunkan dia. Kalau alif ataupun hamzah kita sukunkan dia. Kat mana? Kat sini. Lam makhraj dia di mana? Di hujung lidah, di atas, di langit. Kan? Di hujung lidah. Ha di bawah belik. Sebab bila kita sukun kat mana? Kat sini. Apa isyarat semua tu? Isyarat daripada ulama dia mengatakan bahawa itu adalah kelakuan hamba dalam perjalanan dia, kita kata spiritual dalam perjalanan dia nak membersihkan hati begitu. Seseorang hamba itu dia bermula daripada kejahilan, daripada satu tempat yang paling dalam, rendah, jahil, tidak diketahui. Maka dia naik qalilan, dia naik sampai satu tahap yang tinggi, dia bersihkan hati, dia mengaji, menuntut ilmu, dia beribadah, maka dia naik satu puncak yang tinggi. Sampailah dia tenggelam di alam mukasyafat dan al-anwar, dia tenggelam dengan cahaya-cahaya Tuhan. Akhirnya kembali perlahan-perlahan dia tenggelam, dia jatuh ke bawah balik sebab dia jatuh ke lembah fana di dalam lautan tauhid Allah. Dia jadi fana. Kita tengok orang yang mula-mula mula-mula dia jadi orang biasa, pelajar biasa, pakai biasa, kemudian dia jadi menuntut ilmu, jadi alim. Tengok macam Hujjatul Islam Al-Ghazali kan. Dia bermula dia rendah, naik sampai pakai jubah besar, serban besar. Akhirnya dia masuk lagi, dia turun dalam lagi terjun fana masuk dalam lah. Kali dia pakai biasa saja, pakai kopiah, pakai baju buruk biasa saja. Jadi Tok Wali boleh. Itu kata ulama isyarat kepada perjalanan seorang hamba. Bila dia sebut Allah, masa dia nak sebut Allah tu dia tengah naik, bila sampai ha tu dia turun bawah. Sebahagian daripada ulama sufi dia zikir hu saja. Sebahagian orang tak maulah benda ni.
Tapi di dalam tafsir Gharaibul Quran bagi Imam An-Naisaburi, dia menceritakan apa faedah asal usul hu dan faedah zikir hu tu. Dia ada cerita panjang. Panjang tafsir An-Naisaburi tu, dia panjang. Ada cerita di situ tentang fadilat ataupun kelebihan zikir tu, dan khusus kepada siapa dia cerita. Itu ahli isyarah menceritakan tentang lafaz Allah tu, Allah. Sebab di dalam tasawuf ni dia ada satu istilah, katanya an-nihayah rujuk' ilal bidayah. An-nihayah itu adalah apa? Kembali kepada bidayah, patah balik ke tempat awal dia. Itulah nihayah. Kesudahan kita ni, dia nak patah balik. Kita ni apapun, last kali kita akan patah balik asal-usul kita. Kalau dulu kita dari tanah, last kali nak patah balik pun nihayah dia dalam tanah juga. Itu bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lisan. Ni bukan zikir orang awam dah lah. Okay. Allah tu masih orang awam. Habis. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman maknanya yang amat, kalau kita terjemahnya apa? Yang amat pemurah. Ar-Rahim yang amat penyayang. Macam itulah kita terjemah. Sebahagian ulama mengatakan Ar-Rahman al-Mun'im bidaqaiqin bijalailin ni'am. Ar-Rahim al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahman ini yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim memberi nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil. Ada juga yang mengatakan Rahman dengan mana Rahman fid dunya wa Rahim fil akhirah. Allah ni kasih sayang dengan hambanya di dunia kerana dia bersifat Rahman, semua makhluk dia bagi. Allah bersifat Rahim ketika di akhirat sahaja, khas kepada orang beriman. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ni banyak nama. Kan ada banyak, ada 1000. Sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya kita tak tahu. Salah satu yang kita tahunya di dalam Asmaul Husna itulah 99 yang kita tahu nama Allah. Dalam banyak-banyak nama Allah, pada bismillah Allah tak ambil mana-mana nama melainkan 2 nama yang seakan-akan sama, Rahman dan Rahim. Nak menunjuk bahawa Allah ini kasih sayang. Di setiap surah pun Allah tak pilih nama yang lain, tapi Allah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tak bubuh dalam surah Al-Baqarah Al-Jabbar Al-Qahar, tak. Bismillahil Jabbaril Qahar, tak ada. Di setiap permulaan surah kecuali Al-Bara'ah, Tuhan akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa yang muwazabah, selalu istiqamah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan dapat kasih sayang daripada Allah. Dia akan dapat kejayaan daripada Allah. Sebab Allah ini bila dia bersifat Rahman dan Rahim, dia akan selalu tolong kita. Dia akan bantu. Yang bersifat dengan pemurah ni, dia tak akan tinggalkan hamba. Yang bersifat dengan pemurah ni, dia tak akan lepaskan kita. Yang bersifat dengan pemurah ni, dia tak akan sia-siakan kita. Kalaulah kita rajin menyebut nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim, tentu kita akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Cuba tengok apa yang Nabi Nuh katakan ketika dia naik safinah dia, ketika dia naik bahtera. Dia kata apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Dia tak sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia hanya sebut Bismillah majriha wa mursaha. Itu ayat lain lah. Hanya menyebut separuh daripada Bismillah, Allah dah bagi kejayaan kepada dia dengan selamat daripada bah yang besar. Apatah lagi kalau orang yang sentiasa menyebut dengan sempurna Bismillahirrahmanirrahim, penuh kita sebut, maka lebih-lebih lagi lah kita ni layak mendapat kejayaan di dunia akhirat. Banyak kisah-kisah yang kita pernah cerita tentang kelebihan orang yang beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim ni Allah lindung dia. Allah lindung. Dulu pun kita pernah ceritakan. Saya nak cerita satu kisah pada kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika mana satu ketika dulu dia berjalan di satu kubur dan dia melihat ada malaikat yang mengazabkan orang yang di dalam kubur tu.
Nabi Allah ini, Allah buka hijab, dia boleh nampak lah. Dan dia ada urusan. Kemudian lepas habis sahaja hajat ataupun urusan dia, dia patah balik. Dia lalu semula di kubur tu, tiba-tiba dia tengok sekumpulan malaikat rahmat bersama dengan mereka, dengan apa kita kata, bekas-bekas yang terisi dengan nur, cahaya yang datang berbondong-bondong kepada si fulan yang kena azab tadi. Si fulan yang kena azab tadi. Maka Nabi Isa pun pula, tadi kena azab, tapi sekarang malaikat rahmat pula yang mai. Maka dia pun sembahyang kepada Tuhan dan berdoa minta petunjuk daripada Tuhan. Sehinggalah Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, dia kata, ya Isa, wahai Isa, lelaki ini, dia ni hamba yang asian, hamba yang maksiat. Dan dia meninggalkan seorang wanita, isteri. Ketika dia mati, dia tinggalkan seorang wanita, yang mana wanita itu tengah sarat mengandung. Mati, bini tengah mengandung. Kemudian lahir anak dia. Bila lahir anak dia, bini dia ni jaga dengan penuh kasih sayang sampai besar. Bila besar, dia bawa anak ni kecil pergi mengaji di pondok. Sampai kepada seorang tok guru. Tok guru ni talqinkan kepada dia, Bismillahirrahmanirrahim, ajak anak ni. Anak ni pun ucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Tuhan, aku malu wahai Isa untuk mengazabkan ayahnya di dalam kubur dengan api bumi, sedangkan anaknya di atas sedangkan anaknya di atas bumi menyebut nama aku yang amat murah lagi amat kasih sayang. Itu Tuhan rasa malu. Kalau kita rajin duk sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, insya-Allah Allah selamatkan kita. Sebab kita husnuzan dengan Allah. Allah ni bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Hatta lelaki yang maksiat ni, bukan dia yang sebut, bukan dia yang sebut bismillah, tapi anak dia. Anak dia duk kata Allah ni pemurah, penyayang. Maka Tuhan kata, aku malu nak azab ayah dia di bumi, sedangkan anak dia di atas bumi menyebut nama aku yang amat murah, yang amat penyayang. Itu kisah yang disebut di dalam Gharaibul Quran. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini jumlah huruf dia apa? 19 kan? Jumlah huruf dia 19. 24 jam kita satu hari itu Allah fardukan kepada kita 5 sembahyang waktu. 5 sembahyang waktu ini kata ulama mengkifaratkan 5 saat. Sebahagian ulama kata itu, sebahagian ulama kata 24 jam kan. Ada ulama kata 5 waktu mewakili 5 saat, 5 jam. Baki lagi 19 jam yang kita tak berzikir kepada Allah. Maka apakah yang mengkifaratkan 19 jam yang lain tu? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setiap satu huruf mewakili 1 jam. Dan setiap surah di dalam Al-Quran, Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah apa? Surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Sebab apa? Sebab kata ulama, surah At-Taubah ini surah yang menceritakan tentang perang. Apabila surah yang cerita tentang perang, maka Allah tak tulis pada dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga ketika kita nak sembelih binatang, apa yang kita baca? Bismillahi Allahu Akbar. Kita tak baca Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim, tak. Bila kita nak sembelih binatang, kita tak kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata Bismillahi Allahu Akbar. Tak sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi setiap hari Allah syariatkan kepada kita untuk menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim sebanyak berapa? 17 kali dalam sembahyang kita kan. Setiap rakaat Allah suruh menyebut. Itu membuktikan bahawa Allah menjadikan kita ni bukan untuk mengazab kita. Allah jadikan kita ni bukan untuk membunuh kita dan sebagainya, tapi Allah menjadikan kita ni untuk memberi rahmat kepada kita. Barang siapa yang sembahyang, itu isyarat daripada Tuhan bahawa Allah mengizinkan kita menyebut nama dia yang pemurah, yang penyayang. Maknanya Allah masih ingat kepada kita, Allah sayang kepada kita. Kalau kita tak boleh sebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni,
Itu takut lah. Takut. Sebab surah yang tak sebut, maknanya ada perang dalam tu. Waktu nak sembelih binatang, tak disyariatkan sebut. Kalau orang tu sendiri tak boleh nak sebut, tu takut lah. Takut Allah turun azab kepada dia dan sebagainya. Kita masih sebut alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Dan dan surah dan bismillah ini ada banyak hadis-hadis yang menceritakan kelebihan dia. Sebahagiannya kita dah cerita dulu. Ini kita cerita satu hadis yang secara mafhumnya dia satu hadis yang panjang yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, yang mana ketika dia bersama dengan Nabi, Rasulullah kata, ya Abu Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Ya Abu Hurairah, ketika kamu berwuduk, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana malaikat hafazah kamu akan sentiasa menulis kebajikan sehingga kamu selesai berwuduk. Khas untuk pahala tadi, bukan pahala wuduk dah. Pahala bismillah ni. Khas tu. Pahala wuduk asing lah. Pahala kumur asing, pahala basuh muka asing, pahala tangan. Itu pahala asing-asing. Ini pahala lain ni. Selama kita tak selesai kita berwuduk, maka malaikat akan sentiasa tak berehat tulis pahala kita. Dan sambungannya lagi, Nabi kata, apabila kamu bermalam dengan isteri kamu, maka bacalah bismillah. Maka malaikat hafazah kamu akan sentiasa menulis sehingga kamu bangun dari tidur, sehingga kamu mandi. Hatta taghtasil minal janabah, Nabi kata, sehingga kamu mandi junub. Kalau kita tidak lajak sampai pukul 9, lama lah malaikat tulis. Awal sikit, pukul 9 malam. Jadi banyak. Banyak malaikat tak berhenti. Kita baca bismillah itu, malaikat terus tulis. Berapa jam sampai kita tidur, sampai kita nak bangkit mandi pula, malaikat tulis penuh dengan pahala. Dan kata Nabi lagi, sambungan daripada hadis itu, kalaulah dihasilkan hasil anak daripada jima' dengan isteri tadi, yang kita baca bismillah tadi, kita baca bismillah lekat anak, maka Allah akan kurniakan ganjaran pahala sebilang-bilang nafas anak tadi bernafas seumur hidup dia. Kita baca bismillah dapat anak, dia beranak saja malaikat tulis satu kali nafas satu pahala sampai dia mati. Sampai dia mati. Bahkan sambungan hadis tu mintakan kalau dia ada zuriat pun, pahala nafas zuriat dia pun dapat kat kita juga. Sebab berkat daripada bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Rugilah. Siapa tak baca bismillah rugi. 10 orang anak tak baca bismillah rugi lah. 8 orang. Kena buat lain. Bagi dapat lain. Baca bismillah. Dan kata Nabi lagi, ya Abu Hurairah, idza rakibta dabatan, ketika kamu menaik dabbah, bacalah bismillah walhamdulillah. Nescaya malaikat akan menulis setiap tapak kaki binatang tu bergerak. Dia melangkah, 1, 2, 3, setiap tapak kita naik bismillah, tertulis. Kita naik motor, baca bismillah. Kata Nabi, wa idza rakibta safinah, baca bismillah walhamdulillah. Kita naik saja kapal, jet ke, kereta terbang ke, baca bismillah. Maka selama kita tak turun daripada pesawat tu, malaikat akan sentiasa tulis pahala kita baca bismillah tadi. Tu ganjaran yang Allah bagi kepada orang yang baca bismillah. Maka sebab apa? Sebab kita sebut nama Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah ni penyayang pemurah, maka Allah pun bagi sungguh-sungguh kepada kita sebab nak membuktikan bahawa Allah ni tak kedekut. Allah ni penyayang, Allah ni pemurah. Bagi sampai kita kata tak ada pemberian yang orang boleh bagi macam tu. Memang tak ada orang yang boleh bagi. Tak ada siapa di dunia ni yang boleh bersifat Ar-Rahman, tak ada. Tak ada siapa yang kita, sebab itu Ar-Rahman ini kita tak boleh namakan kepada manusia, tak boleh. Kita ada anak, jangan buh nama Ar-Rahman, tak boleh. Tak boleh ya? Nama Abdul Rahman? Boleh ya, Abdul Rahman tak. Ni sandarkan ya. Nama Ar-Rahman saja tak boleh. Tapi kalau kita sandarkan dengan Abdun, Habibun, Khalilun, boleh. Habibur Rahman, Khalilur Rahman, Saifur Rahman, Abdul Rahman. Itu tak ada masalah.
Tapi kalau kita Ar-Rahman, itu khas kepada Allah, sebab tidak ada yang pemurah seperti mana Allah memberi kepada kita. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan nak ceritakan pula, tafsirkan lagi ayat-ayat dia lah, ayat surah Al-Fatihah. InsyaAllah kalau kat Bismillah ni selalunya memang kita panjang sikit. Kita panjang. Panjang ni pun saya cedok-cedok sikit-sikit saja. Perbahasan yang sebenar pada Bismillah ni panjang lagi. Panjang. Ulama ni dia buat pembahagian pula poin-poin pada Bismillah. Dia buat poin pertama nak cerita apa pada Bismillah, bahas. Poin kedua apa, bahas. Syekh Sawi pun di antara yang panjang juga. Tafsir Al-Khazin, hukum hakam Bismillah, apa hukum kita menjiharkan Bismillah, hukum i'rabnya lagi, asal usul setiap kalimah. Panjang Bismillah ni, panjang. Sebab tu dulu Tok Guru dia Bismillah ni sekali ngajaknya satu kuliah Bismillah. Tu hak lain kuliah lain pula lah. Hak lain tu kuliah lain. Mana-mana guru pun selalunya, tapi tak semua tak semua. Sebab kita nak tabarrukan dengan Bismillah ni. Bismillah ni dia kelebihan banyak, jadi kita cerita banyak sikit pada Bismillah. InsyaAllah kalau kita alim pula pada Bismillah, kita cerita alim pula, sebab perbahasan dia banyak. Bukan daripada kita sendiri tak, kita buka tengok tafsir-tafsir lain lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wallahu a'lam. Sebab tu yang duk khalik tu sampai 3.5. Macam ni hak cerita sebahagian lah, sebahagian. Tengok tafsir Imam An-Naizaburi, berapa jilid. Panjang Bismillah ni, macam-macam dia cerita. Macam-macam cerita. Jawharul Mahud no? Dan daripada Umamah muka surat 8 menceritakan kepada kita kelebihan ilmu dan ulama. Dan daripada Umamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut mensalawat mereka itu, yakni minta ampun mereka itu atas orang yang mengajarkan manusia dengan kebajikan. Kalau kita ada ilmu, kita ajak orang kebajikan, maka Allah sendiri dan para malaikat, kalau memada dah, kalau daripada Tuhan pun, daripada Tuhan pun memada dah, tapi tambah lagi, Tuhan berselawat dengan makna apa? Tuhan bagi rahmat kepada kita. Malaikat dan ahli langit. Malaikat banyak tak? Oh banyak. Malaikat dan ahli langit semua pakat minta ampun, selawat kepada kita. Selawat daripada mereka dengan makna istighfar kepada kita. Minta ampun kepada kita. Malaikat banyak-banyak. Kan kita pernah cerita dulu bilangan malaikat. Kita ni manusia hanya 1/10 ni tersebut di dalam Hasyiah Syarqawi. Al-Hududi dan menyebut bahawa manusia ini 1/10 daripada jin. Jin dan manusia 1/10 dari binatang daratan. Jin, manusia, binatang daratan 1/10 binatang lautan. Dan dalam Hasyiah Syarqawi juga menambah, dia kata jin, manusia, binatang daratan, binatang lautan 1/10 binatang langitan. Binatang yang berterbangan di langit, maknanya burung lagi banyak. Allah A'lam. Kemudian dia kata seluruh isi bumi ni, jin dan binatang, manusia 1/10 malaikat langit pertama. Seluruh isi bumi campur malaikat langit pertama 1/10 langit kedua, dan macam tu sampai langit ke-7. Maknanya isi langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, 1, langit, bumi, jin, manusia, binatang, campur semua 1/10 langit ke-7. Banyak malaikat ni. Tuhan apa dalam hadis ni sebut malaikat pakat berselawat kepada kita. Oh banyak. Banyaklah, sebab dosa kita pun banyak lah. Dosa kita banyak. Itu kelebihan orang ada ilmu. Jadi kita ada ilmu, kita sebarkan apa jalan pun lah.
Sama ada kita ada ilmu, kita boleh mengajak. Tak boleh mengajak, kita buat rakaman. Orang buat rakaman, kita tolong share. Samalah. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, Nabi kata kafa'ilihi, seperti fa'il macam orang buat dah. Kita tak pandai mengajak, tapi kita tolong sharekan. Tak ada masalah. Kita buat update status, kita share dalam WhatsApp, kita share dalam Facebook dan sebagainya. Kita dapat pahala ni belakang. Malaikat selawat kepada kita. Ikan di laut berselawat kepada kita. Kenapa ikan di laut? Kenapa tidak ikan di udara? Memang ikan di laut, mana ada ikan di udara. Tapi kenapa mesti ikan tidak burung? Kenapa mesti ikan tidak burung? Ini nak habaq mubalaghah. Pertama sebab ikan tu banyak. Dan kedua sebab ikan tak ada lidah. Ikan ada lidah. Lidah dia ada pendek gitu kan. Dia tak ada macam lidah lembu, tak ada. Lidah lembu dia boleh panjang. Tapi hatta binatang tak ada ikan pun berselawat, apatah lagi binatang hak ada lidah. Itu maknanya. Hak tak ada lidah pun pakat berselawat, apatah lagi hak ada lidah. Ikan kat laut berselawat mereka itu, minta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahawa menilik kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Nabi kata, nak tengok ada orang yang selamat dari api neraka, nak tengok ada muka orang-orang yang tak kena api neraka, tengok penuntut ilmu. Mereka ni orang yang Masya Allah, insyaAllah, amin lah. Amin. Kita ni insyaAllah lah, mudah-mudahan Allah senaraikan kita ini daripada tullabul ilmi, penuntut-penuntut ilmu yang Allah merdekakan daripada api neraka. Maka demi Tuhan, diri Muhammad dengan tangan kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang kepada pintu orang alim. Pintu tu nah. Kitab lama tu fa nun ta je. Boleh baca penat pun boleh. Nak baca pintu boleh. Pandai-pandailah kita baca. Ini pintu orang alim. Melainkan di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadah setahun. Satu langkah ibadah setahun. Untunglah orang duk main ngaji tiap hari. Bertahun-tahun, ribu-ribu tahun. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad, yang mana setiap satu Allah gandakan dengan banyak ganda. Ini yang dicemburui oleh umat-umat dulu. Umat dulu-dulu ibadah susah-susah, tapi umat akhir zaman ni ibadah tak susah, tapi pahala sama dengan mereka atau lebih daripada mereka. Tak kira lagi malam. Kalau kita kira Lailatul Qadar pula kita pergi mengaji, lagilah. Sebab ka alfi sana apa? Khairan min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya satu langkah seperti mana 1000 bulan kita melangkah. Darablah dengan setahun. Banyak. Kalau kita mengaji pada bulan Ramadan, baca Quran bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan, lagi banyak gandaan dia. Sebab tu di bulan Ramadan ni banyak pondok-pondok buat khatam pengajian kan. Malam-malam orang buat mengaji khatam. Kadang-kadang siang baca Quran, malam-malam khatam. Pasal apa? Sebab kalau kena hari tu hari Lailatul Qadar, Masya Allah lah, berganda kali ganda lah. Ibadah mengaji tu pun dah banyak, tambah kali ganda dengan Lailatul Qadar, Masya Allah. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai dalam syurga. Satu langkah ada satu istana, dan berjalan ia di atas bumi, dan bumi minta ampun baginya. Bumi ini minta ampun kepada penuntut ilmu. Setiap langkah ada rumah syurga, mahligai yang Allah bagi jadi di syurga. Berapa banyak dah lah mahligai kita kalau kita rajin duk berjalan penuntut ilmu. Banyak Hafiz. Banyak anak. Tadi berapa langkah nak masuk main sini? Naik motor. Tak ada melangkah. Ni nak melangkah naik motor, nak masuk ni ke? Berapa langkah? Banyak langkah, tak kira. Macam itulah mahligai kita di syurga. Kita pun tak tahu nak kira banyak, ya Allah banyaknya. Bahasa Indonesia kata saking banyaknya. Terlalu banyak sangat sampai kita tak mampu kira, masya-Allah. Istana. Bukannya pondok, bukannya kebaya, tak, Tuhan bagi istana. Setiap langkah kita menuntut ilmu. Kalau istana bagi, isi dia takkan kosong.
tentu dipenuhi dengan isinya. Isi istana mestilah ada dayang-dayangnya, bidadarinya, khadam wildannya, teko ayak, emas apa semua. Tentu ada segala-galanya. Katilnya istana bukan kecil, besar. Kita bos. Itu baru satu, banyak ya Allah. Nikmat Allah bagi tu. Orang malas ngaji tak tahu. Hadis-hadis ni nak mentarghibkan kita, nak bagi kita lagi semangat. Dan riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya dan pada dunianya, nescaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7,000 tahun puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya. Lagi makbul amalnya, tiada mardud. Kalau kita mengaji satu bab sahaja, ada manfaat dunia dan akhirat. Apa mengaji satu bab manfaat dunia dan akhirat? Kita belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu benda. Banyak tu. Ba, sin, mim, semua tu. Okay. Belajar alif bata. Hari ni ustazah ajak mengenal alif. Alif tu ada manfaat. Oh, banyak kita boleh baca Al-Quran. Berapa banyak alif yang kita baca. Kata Nabi, satu benda kita boleh banyak sikit. Bismillah. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bab yang ada kebaikan di dunia dan akhirat. Di dunia kita boleh tunaikan kewajipan kita. Di akhirat kita dapat pahala. Itu lebih baik baginya daripada umur dunia. Kalau kita hidup 7,000 tahun. Di dunia ni 7,000 tahun. Puasa sepanjang 7,000 tahun. Berjaga malam sepanjang 7,000 tahun. Tak boleh lawan dengan pahala yang kita dapat satu ilmu yang ada manfaat. Satu ilmu yang ada manfaat lebih baik daripada kita ibadah 7,000 tahun sembahyang malam tak berhenti, 7,000 tahun puasa siang tak berhenti. Kita mana ada 70 tahun pun tak ibadah pun. Sembahyang malam tak ada pun. Baru umur 60 ni tak ada 7 malam. Kalau himpun sembahyang malam ada 7 tahun. Tak ada juga. Ada sembahyang sampai puasa sampai 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Tak ada bulan puasa ya. Sunat lain gagah-gagah. Ini tak, Tuhan kata tak apa. Aku tahu hampa lemah, hampa tak larat. Hampa mengaji saja. Mengaji ilmu, manfaat dunia, manfaat akhirat. Lagi baik. Maknanya lagi baik apa? Pahala tu lebih. Kita cuba bangkit sembahyang malam. Sebab apa? Tak bagus ke? Bagus. Kalau kita buat lagi bagus. Tapi kadang-kadang ibadah kita tu ada riak, ada ujub. Sebab tu kita kata ibadah ni khalis bersih. Maka Allah bagi kelebihan dia banyak. Dan makbul amal tiada mardud. Dan katanya, dan sabda Nabi SAW. Ini daripada Salman Al-Farisi. Ini nak menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Ali. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal ilmi fa'tiya min babiha. Lepas tu dia ada cerita tentang kisah Sayyidina Ali bersoal jawab dengan geng-geng Yahudi lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Allahumma alimna ma jahilna wa'fa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Aja'ana minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah.